Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Faqala Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ila qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Alhamdulillah, para hadirin semua, ibu-ibu, ayah-ayah, malam ini kita sambung lagi muzakarah kita Riyadhus Shalihin dalam bab pada menyatakan qanaah, babul qanaati wal afafi wal iqtisadi fil ma'isyati wal infaqi wa dhammis su'ali min ghairi daruratin. Bab pada menyatakan sifat memada dan tidak meminta dan berusaha pada kehidupan kita, dan kelebihan pada bersedekah, infak, wakaf dan sebagainya, dan kecelaan pada meminta-minta daripada ketiadaan hajat darurat apa. Malam ni kita sambung lagi. Imam Nawawi naqal ayat Quran, qala ta'ala, firman oleh Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak menciptalah olehku akan jin dan manusia melainkan liya'budu. So ayat ni nah, ayat ni ayat yang menyedarkan kita tentang hikmat kita dijadikan oleh Allah Ta'ala. Nah, hikmat Allah Ta'ala buat kita sebagai manusia ni liya'budun. Apa makna liya'budun? Ai
liya'rifun, supaya mengenal. Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, raisul mufassir, ketua bagi ulama tafsir, bila ditanya kepada dia, apa makna liya'budun, supaya ibadat mereka itu, ai liya'rifunani wa ya'budunani, itu supaya mengenal mereka itu akan aku dan menjadi hamba hanya pada aku. Itulah hikmat kita ni dijadikan oleh Allah sebagai manusia. Bahkan tidak manusia saja, jin pun termasuk juga. Kenapa didahulukan jin di atas manusia? Karena sebelum bumi ini didiami oleh manusia, jin lah hak mula-mula Allah Ta'ala jadikan apa dia panggil, khalifah, tidak khalifah, raja lah kita kata. Mula-mula yang mengimarahkan bumi ini ialah jin. Bila jahat sangat jin, maka barulah Allah Ta'ala nak jadikan pengganti bagi jin, itu nama khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ingat ketika mana Allah Ta'ala kata ke malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku nak menjadikan pada bumi ini. Ja'il maknanya aku nak ganti balik, nak ganti. Dulu puak jin yang mengimarahkan bumi, aku nak ganti pula, aku nak tukar pula. Itu ja'il, mana menjadi dengan makna nak ganti balik, nak tukar balik. Yang mengimarahkan bumi ni bukan jin dah. Siapa? Sebagai pengganti, iaitu manusia. Itu. Tu. Maka bila dengar lagu tu, iblis cocok melekat ada di bumi. Kerana ketika tunya iblis yang memimpin tentera jin, tentera malaikat untuk bunuh jin-jin ni. Itu dicerita dalam kitab tafsir. Allahumma salli ala tafsir, Allahumma salli ala tafsir Khazin. Itu dicerita dalam tafsir Khazin. Tafsir Nasafi pun ada duk cerita. Ketika mana malaikat, ketika mana iblis ni naik pas atas langit dia jin juga dia ni. Kana minal jinni. Adalah iblis tu daripada jin. Tapi bila dia tu orang panggil kuat beramal apa semua, naik pas langit. Kemudiannya Allah Ta'ala latih dia tu sebagai ketua panglima perang untuk menghabisi jin. Turunlah dia dengan malaikatnya, bunuh habis jin-jin, hingga ada lagi sakit baki lari pah ke dalam gua, pah ke atas bukit dalam hutan, pah ke dalam laut. Itu dah. Sebab itulah hutan-hutan kadang-kadang tu orang panggil seram, angker. Ayalah tu. Ada tu jin-jin yang nak mendiami situ. Memang ada sungguh. Yang kata tak ada, zaman moden jangan. Engkar jin, popo apa? Dalam Quran sebut ada makhluk nama jin ni. Umpama engkar Quran dah. Kalau kita engkar kewujudan jin, ada jin. Jin tu ada. Bahasa Arab panggil jin, bahasa Melayu kita panggil hatu lah gitu. Hatu tu ada. Cuma hatu nama poco, nama kopek lanjuk, pontianak, kuntilanak. Tu hak tak wajib percayanya. Tu nama orang Melayu letak kat sini. Ya baga berupa dengan rupa itu. Orang Melayu letak nama gitu gini kat sini. Ala kulihannya semua hatu tu jin lah. Jin. Ada tak? Ada. Makhluk Allah Ta'ala bahkan mukallaf. Mukallaf. Mana mukallaf ni? Hamba Allah yang diberati dengan hukum Allah. Itu mana mukallaf. Orang yang diberati dengan hukum taklif. Apa hukum taklif? Mana ilzamu ma fihi kulfatun. Diperwajibkan barang yang ada padanya itu keberatan. Itu dia panggil hukum taklif. Maka jin pun termasuk mukallaf yang diberati dengan hukum agama. Itu diberati dengan hukum agama. Mana dia wajib semaya 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Nak jin hak zaman ni. Karena semua jin zaman ni itu semuanya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jin sebelum Nabi Muhammad tu mereka tu ada orang panggil
hukum ketentuan pada bangsa jin itu sendiri. Karena nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak diutuskan kepada jin sebagai rasul. Walaupun Nabi Sulaiman ni dia boleh meretoh bukan hanya nasio, jin pun ifrit pun bawah jajah yang takluk dia. Nah, bahkan Nabi Sulaiman ni wafat meninggalnya dalam keadaan cacat. Tengok ke istana dia cacat. Nah. Siapa hok jawab istana dia nya jin. Nah, hok kontraktor kau berapa hok duduk kira duduk menyemi kau duduk melah kau duduk susun bata kau berapa jin. Lama Nabi Sulaiman duduk cacat tak bergerak-gerak. Nah, jin takut duk buat rupa-rupanya wafat lama dah Nabi Sulaiman. Bila dia tahu? Bila tukar hak dia duk pegang tu dimakan oleh anak-anak. Jatuh heboh Nabi Sulaiman. Jin tepuk dah je kata kita lah. Kena tipu gitu je kita. Itu dia kalau tidak tak buat dari istana ni. Itu. Jadi Nabi Sulaiman itu diutuskan kepada jin bukan sebagai rasul tapi sebagai malik, sebagai raja. Nah, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Taala utuskan nabi ni untuk jin juga. Maka jin ngaji Quran, ngaji hadis. Nah, ada dalam Quran suratul jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kata fuak jin, kami dengar Quran ni sesuatu yang menakjubkan. Itu. Nah, bahkan dalam hadisnya dicerita banyak kali Rasulullah tu keluar daripada Madinah pergi mengajar fuak jin. Dan sampai pada kita sekarang ada kitab hadis yang diletak judulnya Musnad Jin. Hadis-hadis hak diriwayat daripada jin, hak dengar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada. Jadi Nabi kita tu khususiah ketentuan untuk Nabi kita, umatnya bukan hanya manusia. Manusia ni semua dah kafatan linnas. Tu Nabi kita wama arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Untuk manusia ni semua jadi umat Nabi Muhammad dah. Adapun nabi-nabi dulu Allah Taala utuskan nabi-nabi dulu untuk kaum dia, untuk bangsa dia, untuk kabilah dia, untuk orang negeri negara dia saja. Tidak terlibat dengan negeri negara orang lain. Nah, macam Nabi Musa diutus untuk Bani Israel atau untuk orang Mesir. Maka orang duduk ke Pulau Jawa mana tak ada terlibat apa dengan Musa, walaupun sezaman dengan Musa dia kata. Nah, bukan ulama kata setengah daripadanya tak ada wajib beriman bergapo dengan Allah Taala wala sezaman dengan Musa sekalipun. Dia kira ahlul fatrah dia panggil. Tapi kalau satu pendapat ulama kata soal kenal Allah dikira wajib juga walaupun tidak diutuskan nabi tersebut untuk dia. Tapi kalau dia tahu kata Nabi Musa diutus untuk jadi rasul. Nah, mana negeri Mesir? Dia duduk mana? Duduk Nusantara ni. Tapi dia tahu siapa berita ke dia. Setengah ulama kata wajib juga dia kena kenal Tuhan. Hukum ma'rifatullah je. Adapun hukum furu' syariah, cabang-cabang cabang-cabang syariat itu sepakat ijma' ulama tak dapat tidak mestilah daripada junjungan Nabi, junjungan Rasul kena mari ajar. Kalau tidak tak boleh. Dah itu perbahasan dalam ilmu tauhid. Tapi kau yang rajih kata dah walaupun dia sezaman dengan Nabi Musa, tapi Nabi Musa tu diutus untuk siapa? Untuk Bani Israel, untuk fuak Kibti di Mesir ni. Dia duduk di mana? Duduk di Nusantara ni. Maka dia tidak dikira wajib untuk mengenal Allah Ta'ala. Lepas tu ahlul fatrah, orang yang duduk di zaman fatrah. Apa fatrah? Yang zaman tidak diutuskan Nabi, itu dia panggil ahlul fatrah. Atau diutuskan Nabi tapi bukan untuk dia, bukan untuk kaum dia, untuk kaum orang lain, pun dikira sebagai ahlul fatrah. Maka ahlul fatrah najuna anil azabin nari, lepas mereka itu daripada azab api neraka. Lepas duduk mana? Syurga. Tapi syurga bukan syurga amal. Syurga rahmat, semata-mata rahmat Tuhan. Bukan syurga amal.
Ni sebab apa? Tak ada syariat, tak ada agama dia. Itu ahlul fatrah. Termasuk bonda dan ayahanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah qaul yang rajih. Kenapa? Karena dalam Qurannya Allah Taala sebut jelas-jelas, wa ma kana mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak kami azabkan mereka itu manusia sehingga kami utuskan rasul. Itu rasul utuh rakyat tentang tauhid, tentang akidah, tentang makrifat, aqaidil iman, tentang syariat. Tiba-tiba tu lawan. Tambah tu baru kira kafir, kufur. Kenapa? Inad, ingkar, lawan, taksir, tolak. Jadi ahlul fatrah ijma' ulama sepakat kata mereka tu najuna anil azabinna, lepas mereka daripada azab api neraka. Jadi manusia setelah daripada diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kira di dunia mana, benua mana, negeri mana, negara mana, wilayah mana, keturunan mana, Amerika ke Rusia ke Korea ke Boya mana sekalipun, semuanya umat Nabi Muhammad, dan termasuk juga jin pun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak dia tu dia ni. Tu. Pas jin mukallaf bila? Mukallaf jin ni aslul khilqah, asal kejadian. Maknanya kalau mak jin beranak ke anak jin tu gak beranak terus mukallaf. Tu jin kejadian dia. Tak sama macam Nasia. Nasia ni beranak bukan terus jadi mukallaf. Baby dulu kata ni. Siapa punya masa ketika orang panggil ada tanda-tanda balik, seumpama perempuan datang darah yang boleh dihukumkan haid, barulah dia panggil balik sampai umur, baru dikira sebagai mukallaf. Ataupun mimpi keluar air mani bagi perempuan dan laki-laki dua-dua istirak pada alamat tersebut, baru dikira mukallaf. Atau tak ada belaka tapi umurnya sudah 15 tahun qamariyah tahdidan, 15 tahun bulan Islam cukup genap, maka mukallaf dengan secara automatik. Jangan kata umur tak semaya lagi bocik. Umur berapa dah? Saya umur 40 dah. Wah dah tak semaya lagi. Saya dak balik lagi ayah. Dak semimpi keluar mani kata. Umur berapa? 40. 40 tu bukan setakat balik bapak tok bagi anak hok balik dah ni. Tu. Jadi kalau dah siapa dah umur 15 tahun qamariyah bulan Islam tahdid tepat cukup, walau tak pernah mimpi keluar mani, walau tak pernah orang panggil keluar darah haid, maka manusia dihukum sebagai balik. Maka jadi mukallaf. Apa? Pikul sendiri dah hukum ilzamu ma fihi kulfatun tadi. Wajib dah dia memikul hukum yang ada padanya itu keberatan. Mana? 5. Wajib, haram, makruh, sunat. Haruh pun masuk juga hukum taklifi yang 5. Itu habis. Jadi ni ayat Allah Ta'ala nak menyedarkan kita jin dan manusia ni tentang hikmat Tuhan buat. Jadi Tuhan buat kita ni bukan semata-mata nak perut, nak bucik perut, nak penuh perut, nak penuh lagi tahid dengan tahid kita. Fikir hari-hari nak makan berapa, nak berok di mana, bukan. Kayak kita kayak gitu kan. Fikir tu benda tu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan akan jin dan manusia. Jadi kalau kita kata kita ni manusia, kena pakat sedar. Melainkan kita kata kita ni kera, tak apa lah. Hamba bukan manusia kera, tak apa. Ni dah orang panggil kera marah dah tu ni. Tapi perangai pun kera, apa? Ni tak sedar apa cita-cita hikmat. Illa melainkan aku buatmu hei nasia, hei jin, liya'budun. Apa? Supaya ibadat mereka itu ai liya'rifun, supaya kenal. Kenal siapa? Liya'rifunani, kenal aku kata Allah. Wa ya'budunani, bila dah kenal Tuhan, kena ibadat hanya kepada Tuhan. Dah kenal ni lah. Kena buka dalam kitab ilmu tauhid. Itu dipanggil ma'rifah ammah. Kenal Allah Ta'ala secara umum. Sifat 20 tu lah.
Kita duk mengucap syahadat la ilaha asyhadu an la ilaha illallah dalam semaya tu kan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Aku sanggup jadi saksi akan bahawa sesungguhnya tak ada Tuhan melainkan Allah. Tiba-tiba kita tak kenal Tuhan. Nah, tak kenal Tuhan. Dalil tak kenal Tuhannya bila dia kata Tuhan, kata hai, jangan duk panggil Tuhan lah. Panggil Allah lah, kata Tuhan ni banyak. Tu tak kenal Tuhan tu panggil tu. Ada tu. Nah, ustaz kata, Tok Guru kata syukurlah ke Tuhan. Nah, pujilah Tuhan. Ya tegur Tok Guru. Apa ustaz ni Tuhan. Sebut Allah lah kata. Tuhan ni banyak. Ayat tengok. Orang lain ni berani nak kritik Tok Guru dia ni. Nah, bukan Tok Guru tak boleh dikritik, maksud boleh. Tapi benda hak kita tak reti jangan kita kritik. Nampak jahitung kita pula. Nah, Tuhan ni banyak kan? Kalau kata Tuhan ni banyak, mudah kafir. Tuhan ada berapa Tuhan? So tak ada lala. Sebut Tuhan kena ke Allah tu lah. Sebut Allah kena ke Tuhan tu. Dia kata hak batu kih tu pun orang panggil Tuhan. Orang panggil tu siapa panggil? Orang Hindu. Apa nak jadi pun Hindu ke? Nak jadi pun Buddha ke? Nak jadi supaya orang tak kenal Tuhan? Kita molek-molek kenal Tuhan, nak jadi supaya orang tak kenal Tuhan pula dah. Tuhan so tak ada lala. Apa nak panggil hak tu Tuhan? Hak tu bukan Tuhan. Sejak di awal lagi bukan Tuhan. Ya jadi keliru tu kenapa? Kerana tak mengaji ilmu akidah tu, tak mengaji tauhid. Tak mengaji ilmu usuluddin. Hak tu jadi keliru tu. Kalau orang mengaji tak ada keliru pun dah. Syukur ke Tuhan weh. Puji Tuhan ni hak Tuhan belaka nak. Tak ada gapo je tak ada. Wana duk panggil Tuhan, tak boleh panggil Allah ke? Tak. Sebut Tuhan kena ke Allah tu juga. Sebut Allah pun kena ke Tuhan tu juga. Ada lagi Tuhan lain pada Allah? Tak ada. So tak ada lala. Kalau tu nak mengucap wak gapo? Duk mengucap wak gapo? Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau ada lagi Tuhan lain pada Allah. La ilaha tak ada Tuhan. Tuhan mana hak tak ada? Tuhan mana hak tak ada? Al-ma'budu bihaqqin. Tuhan hak sebenar, hak disembah dengan tepat, dengan betul. Hak tu hak tak ada. Tak ada dengan Allah tak ada. Ada, Allah ada. Hak lain pada Allah tu tak ada. Kan tu? Hak lain pada Allah Tuhan sebenar ada? Tak ada. Sebab tu kita kata la ilaha, tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan mana? Tuhan hak sebenar, tapi tak termasuk Allah. Dalil tak termasuk Allah illallah. Melainkan Allah saja Tuhan hak sebenar, hak ada. So tak ada lolo. Itu. Kalau kata la ilaha tak ada Tuhan, Tuhan mana tak ada? Tuhan hak batu ke, hak Kelantan 3 ekor ada, hak tak tidur, hak duduk. Ada ni. Hak bangun tak duduk, hak tidur tak bangun. Nah. Hak tu nak kata tidak apa-apanya. Ada tu, tak ada apa ada lah. Tak ada batu ke. Ada. Benda ada tak boleh kata tak ada. Bohong dia panggil. Jadi ni. Tak ada Tuhan. Tuhan mana tak ada? Tuhan batu ke, Tuhan tak ada apa-apa ni orang dak. Benda ada tak boleh kata tak ada. Lagi pula tu Tuhan kah? Bukan. Sejak di awal lagi makhluk. Mana berhala tu ke? Batu, tok pekong. Bah batu ni Tuhan ke makhluk? Makhluk seming batu bukan ni. Timur kalau hak timur kan timur ngemah-mah macam-macam dia mau buat. Nak Tuhan ke tu? Makhluk tu. Tak sah napi Tuhan tak sebenar. Tuhan tak sebenar tu mana Tuhan plesu. Tuhan plesu Tuhan ke? Tuhan juga Tuhan plesu. Duit plesu pun duit juga. Oh sedap lah gitu. Siap lama dah pondok ambonya. Nah, beli habis duit plesu, duit sahib. Noh duk main sahibah kau Saidina ni. Tabu hak tu. Gi beli laku dak duit plesu. Gi bayar di cashier. Cashier kata, duit plesu ni bang. Duit plesu pun duit juga ya. Duit plesu ni tak boleh guna. Duit juga orang panggil. Nyata apa kau cashier situ buat. Nah, duit plesu bukan duit. Tuhan plesu bukan tu. Tuhan. Senanglah gitu. Bukan Tuhan jadi awal lagi. Kalau kata la ilaha tu tak ada Tuhan plesu, artinya kita isbat illallah, melainkan Allah sahaja Tuhan plesu ada. Berat lagi tu. Sebab illa tu illa muttasil, bukan munqati'. Mana? Sebelum daripada illa dengan selepas daripada illa tu benda hak gelap, hak sama. Itu orang panggil illa muttasil.
Jadi kan kata, tak ada Tuhan. Tuhan mana tak ada? Tuhan tokong, Tuhan berala, Tuhan batu kih, Tuhan duduk latar tiga putih hak besar tu. Tak ada. Malaikat Allah. Oh, Allah Tuhan pelesu ada berat tu. Ni lah wajib kena mengaji sifat 20. Nah, takut kitanya tak reti nafi isbat dalam kita duk mengucap. Nah, kau duduk tunggu orang jak daripada pasti duk baca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu, tapi tak reti makna. Apa nak? Orang panggil kita bercakap tu burung kakak tua tu kan. Boleh sebut, tak tahu gapo dia. Nak makan. Orang winasi kabusnya tak makan dia. Dia muka hidup latih sebut nak makan. Gapo dia nak makan tu tak tahu dia. Samalah orang hak sebut saja pandai. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku sanggup jadi saksi akan bahawa sesungguhnya tak ada Tuhan melainkan Allah. Tiba-tiba gelak teruk dia. Kita gelak gelemak tak tahu gapo. Tuhan tu gapo. Hukum ketuhanannya gapo. Nah. Maka Tuhan kata kazabta, bohong ni. Nah, kita sanggup jadi saksi ni. Benda hak kita tak tahu, tiba-tiba kita sanggup jadi saksi. Boleh ke gitu? Boleh ke? Kita tak tengok benda tu, tapi orang upah duit kata. Beri duit ada, tolong jadi saksi. Kamu tak nampak? Tak apalah, ayat nampak lah. Beres. Nah, kita pun jadi saksi. Saksi apa orang itu? Saksi pendusta, bohong dalam mahkamah. Bayar ke kalau kita tak reti makna dua kalimah syahadat sebab kita tak mengaji ilmu tauhid. Maka kita duk mengucap sehari-hari dalam semaya tu Tuhan duk bakit pelawak, mubohong. Pelawak dengan manusia pun berdosa dah. Nah, apa pelawak dengan Tuhan tu kan? Kira free gitu. Tu tengok. Innal abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Sesungguhnya seorang hamba bila melakukan dosa, maka Allah Ta'ala titikkan dalam perut pedah hati dia tu dengan titik hitam. Maka setiap kali mengucap asyhadu alla ilaha illallah, titik hitam semua oleh perut. Nah. Asyhadu alla ilaha illallah, aku sanggup jadi saksi tak ada sesungguhnya tak ada Tuhan melainkan Allah. Padahal tak kenal pun Tuhan tu gapo. Nak isbat pada Allah tu Tuhan. Nah, terbohong, mukazabta, membohong. Akhir-akhirnya gelap perut. Orang semakin semaya semakin baik, semakin zikir semakin baik. Kita semakin semaya semakin jahat. Semakin zikir semakin kerah hati, semakin hitam dulu gelap lemak. Atau dah pelik apa aku semaya dia duduk jahat lagi. Tadi pucanya salah satu pucuk banyak lagi. Jadi jangan salah ke Quran. Quran kata innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya itu mencegahkan fahsyak dan munkar. Tiba-tiba semaya tak tinggal. Fahsyak suka, munkar berakhir. Nah, mana? Salah satu pucuknya tadi bohong ke Tuhan. Nah, kata kena, rupa-rupa tak kena. Itu. Nah, tu best itu. Apa sebab itulah hikmah Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia tu illa liya'budu. Tidaklah dijadikan kita jin manusia, melainkan hikmahnya, bijaksananya Allah Ta'ala supaya kita kenal dia dan kita jadi hamba hanya mengabdikan diri pada dia. Ma uridu minhum, tidak aku kehendakkan daripada mereka itu manusia jin itu min rizqin, daripada rezeki. Aku tak kehendak rezeki. Nah, bukan kata kita duduk semaya gapo ni jadi gagah tu jadi perkasa dia jadi hebat menelan dah. Tak ni. Okey. Kita duduk sembelih lembu kau-kau tu bukan duduk sapa ke tu. Daging-daging. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha ke? Walakin yanalut taqwa minkum. Tak siapa tu daging gerbai kamu, darah-darah gerbai kamu ke Tuhan dah. Hak siapa ke Tuhan ni apa? Takwa kamu. Itu. Tuhan tak ada berajak dengan kita semaya bayar puasa zakat kita, haji umrah kita dah. Nah, Tuhan bukan suruh kita semaya ni jadi gagah dia. Suruh ibadat taat jadi gagah dia dah. Dia gagah sedia kala lagi. Dia nelai sedia kala lagi. Dia Tuhan kan?
Nah, bukan kata kita duk semaya, duk puasa, duk zakat, duk haji, duk umrah, duk taat perintah dia itu ini, jadi gagah. Hei, dah. Bukan. Nah, hatta kalau kafir habis putih bumi wal iyazubillah. Tuhan tu tak Tuhan. Itu ni. Betul? Hak kita duk syukur ni boleh kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur? Apa syukur? Sarraful abdi ala ni'mah ila ma khuliqa li ajli. Kita gunakan nikmat Tuhan beri itu ikut apa Tuhan kehendak. Nah, ikut apa Tuhan suruh. Itu dia panggil syukur. Kita duk semaya puasa ni syukur. Duk zakat, duk sedekah, duk haji, duk umrah, duk tutup aurat. Nah, tu syukur dia panggil tu. Syukur tu untuk siapa? Fa inna ma yashkuru li nafsihi. Sebenarnya syukur tu untuk diri dia. Bukan untuk Tuhan. Nah, bukan untuk Tuhan. Nah, Tuhan tak ada berajak. Nah, dengan ibadat kita. Jangan kata rezeki ibadat kita Tuhan tak berajak. Wa may yakfur, siapa hak kufur dengan Allah Taala? Fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Taala Maha Kaya mutlak. Dia tak ada berajak apa-apa dia. Kaya mutlak. Tak ada berajak apa-apa. Itu Tuhan. Jadi sebab tu Tuhan kata ma uridu minhum mir rizqin. Tidak aku kehendak daripada mereka itu jin manusia tu rezeki, bukan? Bahkan rezeki Tuhan sanggup dah, siap. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Tengok. 'Ala Allah, atas Allah. Padahal tak kena kata 'ala Allah lah, tapi nak ayat kata bahawasanya rezeki kita nasia ni 'ala Allah. Sudah jadi tanggungjawab Allah, seolah-olahnya ditaklif atas Allah. Padahal Tuhan tak ada diberati apa atas dia. Dia bebas. Nah, dia bebas, tak ada sesuatu hukum yang menekan atas dia. Tapi nak kita ni yakin dengan dia, siapa Tuhan kata alallahi rizquha. Allah Taala punya tanggungjawab, seolah-olahnya taklif atas Allah Taala rezeki maksud. Oh, seolah-olah gitu yang nak ayat supaya kita yakin rezeki daripada Allah Taala. Tapi tak yakin kok. Itu tak yakin kok. Ada kok. Wa ma uridu an yut'imun, dan tidak aku kehendakkan tu an yut'imun, oleh bahawa memberi makan mereka itu jin manusia heda. Tuhan tak kehendak rezeki, Tuhan tak kehendak beri makan. Hak tu dia siap dah untuk kita. Yang dia suruh kitanya kena dia, ibadat pada dia, cari dia. Nah, itu. Gitu. Tapi ramai manusianya lupa. Nah, lupa hikmat dia dijadikan. Nah, kerja pagi petang siang malam cari duit siapa, cari duit siapa, cari duit siapa, cari duit siapa. Cukup 40,000 siapa dalam apa? Dalam almari, kau bawa bata, kau dalam spenduk, kau bubuh mana-mana dalam rumah, tiba-tiba terbakar, habis licin, tak ada belaka. Itu kan? Betul tak? Itu ini. Allah, habis pitih aku terbakar rumah, habis licin, tak ada lah. Gitulah. Nah. Kalulah 40,000 tu. Nah, yang sedekah ke pondok nak cuci tanah pun wujud dah, ada 10,000 lagi. Tapi dak, mungkin menyayai belaka, menyayai. Bimbel takut tak boleh makan esok lusa. Nah, nyipem. Lah sekali mah bakar rumah, habis licin duit hak duk simpan dalam rumah. Ada belaka itu kan? Ada? Licin itu. Rugilah. Nah, sajalah. Pahala tak dapat. Nah. Dosa tu tak tahulah. Tak nak hukum atas orang. Tengok dia kerja apa. Kerja hak halal, kerja hak betul, tak ada dosa lah. Lepas tu kalau tak ada kekuatan jiwa, kalaulah down sungguh-sungguh Allah. Bapalah Tuhan buat lagu ni ke saya. Siap. Dia tanya Tuhan pula apa Tuhan buat gitu ke dia. Dia pergi soal siasat Tuhan pula. La yus'alu amma wa hum yus'alu. Nasihat, mu tak berhak tanya aku. Mu tu akan ditanya. Bukan kerja kita tanya Tuhan buat apa. Nah, Tuhan tu akan tanya bagaimana? Bagaimana mu bertanggapan? Apa yang mu kerjakan
ketika mana aku balakan kamu, aku ujikan kamu dengan nikmat, aku uji kamu hilang rezeki, hilang harta, aku uji kamu dengan ibadat, aku uji kamu dengan maksiat. Tu ketika tu kita kena jawab. Nah, kalau jawab tak kena dengan aku. Jawab dengan betul, syurga. Tapi nak jawab tu dasar dengan amal hak kita kerja di dunia lah. Nah, Tuhan tanya, Mung, Mamat, ketika mana Mung jatuh dalam maksiat? Mung jatuh dalam maksiat apa kerja Mung? Mula-mula tobat kat tu, lepas tu 2-3 kali malah dah tobat, dah buat semua neraka lagi. Neraka sungguh kan? Neraka sungguh. Sebaliknya, kalau Tuhan tanya, Mamat, ketika Mung jatuh maksiat, apa tugasmu? Aku tobat. 10 kali tobat. 1 juta kali tobat. Nah, tak putus asa Tuhan. Sebab mu ada, mu ghafurur rahim, mu maha pengampun kasih belah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Siapa yang taubat daripada dosa seperti mereka yang tidak punya dosa. Masuk syurga. Gitu. Jadi bukan kita kena tanya, mana Tuhan buat gini saya? Bukan. Tu. Tuhan buat kerja Tuhan, kita hamba buat kerja hamba. Itu. Habis itu. Jadi ayat ni besar ni dah. Ayat ni sangat-sangat besar. Kena simpan taruh buh dalam poket. Siapa tu buh dalam poket molek apa? Hikmat aku Tuhan buat ni untuk kenal dia dan jadi hamba hanya pada dia. Pas nak kenal dia, kena mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu sifat 20 tu. Nak jadi hamba pada dia, kena belajar ilmu fiqh, kena belajar ilmu tasawuf. Karena kita hamba ni ada sisi zahir, sisi batin. Sisi zahir, kena buat kerja ya'ti biha 'alal wajhil ma'muri bih, mendatangkan perintah-perintah Allah Taala di atas wajah dikehendak oleh Allah Taala, disuruh oleh Allah Taala, mengaji hukum fiqh dan sebagainya. Lepas tu hak batin, sisi batin, hati kita ikhlas, zuhud, qanaah, tak ada riya, ujub, sum'ah, takabur. Hak tu dalam ilmu tasawuf pula cara. Sebab tu kata Imam Malik, man tasawwafa walam tafaqqaha walam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Siapa yang bersyariat, berfiqh tapi tidak berhakikat bertasawuf, maka dia tu siapa dia yang bertasawuf, man tasawwafa walam tafaqqaha, siapa yang bertasawuf tapi tidak bersyariat, tak kenal Tuhan, tak mengaji sifat 20, tak tahu hukum hakam syariat hak zahir ni, bab taharah ke apa tak tahu, tak mengaji. Faqad tazandaqa, maka orang ni kafir zindik. Kafir zindik. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa. Siapa yang berfiqh, bersyariat, ngaji sifat 20, ngaji fiqh tapi tidak bertasawuf. Tak tahu orang panggil apa nak dibersih daripada hati, penuh hasad, riya, ujub, sum'ah, takabur, maka orang ni tafassaqa, fasik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa hipung di antara keduanya, maka dia tu berhakikat dengan hakikat agama. Itu. Jadi 3 ilmu tak boleh kita tinggal. Tauhid, fiqh dan tasawuf. Tapi minta jalanan yang benar-benar di atas jalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena lah ni banyak sangat orang duk mengaku kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bila selidik, melencong juga. Dia ni melencong juga. Kalau Wahabi tu dah pakat tahu belaka dah. Tapi ada juga hak mengaji sifat 20. Hak mengaku kata dia tu mazhab Syafi'i. Hak mengaku dia pun tasawuf juga. Tapi ada kelencongan, penyelewengan, sipi-sipi. Itu pun kita tak mahu. Seumpama satu kelompok yang digelarkan dengan Ahbash, Al-Ahbash, dinisbahkan kepada satu tokoh di Habsyah, tapi dia duduk di Lebanon, namanya Syekh Abdullah Al-Harari. Kumpulan ni sangat kuat, dia style Wahabi juga, dana banyak. Dana ni dia mudah, fulusnya mudah.
Ya ada orang panggil syarikat gapo company besar lah untuk taja ke setiap daripada pendakwah dia ni bagi sumbangan tiap-tiap bulan berapa sama macam habis biji juga. Apa penyelewengan dia Ustaz? Oi, nak cerita ni banyak. Kalau tanya gapo antara lain dalam ilmu akidah, antara pegangan mereka ialah Nabi Rasul tu boleh mengerjakan, bukan setakat boleh, berlaku orang panggil mengerjakan maksiat hakikiyah. Nabi para Rasul mengerjakan maksiat hakikiyah. Maksiat hakikiyah ni maknanya orang yang buat hijau hak Tuhan larang serta tahu benda tu Tuhan tegah. Itu Tuhan larang. Tu orang panggil maksiat hakikiyah. Dengan berdalil apa ayat Quran? Wa asa Adamu rabbahu. Wa asa Adamu rabbahu. Telah bermaksiatlah oleh Adam akan Tuhannya. Ya ambil literal ayat Quran. Padahal asa situ bukan dengan makna maksiat. Asa tu nasia dengan makna lupa oleh Adam akan Tuhannya. Itu. Rupa maksiat tapi bukan maksiat ka maksiatina, bukan maksiat seperti maksiat kita, bukan. Orang panggil min hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Daripada bab kebaikan orang-orang yang berbuat baik masih dikira kejahatan bagi orang yang hampir maqam martabatnya dengan Allah Taala. Contoh saya buat misal seperti orang hak duk rapat dengan raja, raja ni ada undang-undang dia. Pukul 12 tengah hari barulah bersantap. Baru makan ramai-ramai. Kena tunggu raja puak dalam mulut dulu barulah menteri berapa boleh puak. Tiba-tiba hari tu raja lambat masuk tempat bersantap. Seorang menteri ni tak sabar dah. Lambat raja lapar ni. Menteri tu pergi cobek kaki ayam tu, macam ni. Pohon ayam ke? Puak makan selalu, puak. Tiba-tiba duk tengah puak, raja pun masuk. Kira-kira mana? Raja murka tak? Murka. Padahal kita rakyat jelata ni pukul 12 tu habis 3 pinggir. Dah tak ada kena tunggu raja. Ni. Tapi oleh kerana dia tu orang makam kedudukan dekat dengan raja murka. Raja tangkap buh dalam penjara. Sebagai peringatan. Kenapa? Tidak beradab. Rakyat jelata dengar, apa kesalahan menteri ni? Makan pukul 12 tepat tak tunggu raja. Pelik. Maksiat dah dia kira di sisi orang yang dekat dengan raja. Muqarrabin dia panggil orang dekat. Tapi di kita tidak maksiat, tidak deraka tu dipanggil. Itu cara ahli sunnah tangga. Tapi oleh fuak ni dah. Para nabi, para rasul tu berlaku mengerjakan maksiat hakikiyah. Itu bukan fahaman ahlus sunnah wal jamaah, bukan. Sama ada al-Asy'ariyah atau al-Maturidiyah. Dia tulis macam mana? Memang dia tulis ya, boleh tulis belakang ahli sunnah ni. Bubuh ROS jadi pertubuhan ahli sunnah wal jamaah. Buat kita keluar kata keluar ada ahli sunnah wal jamaah tu. Keluar 72 fuak yang sesat dah tu. Macam Islam pun, moga Islam ni bagi comel. Orang boleh gunalah untuk kemah hak dia nak. Di logo parti kau gapo. Kalau orang keluar daripada tu, dia mau keluar Islam ke? Sudah. Ahli sunnah pun bagi kemah, bagi comel, bagi berego, bagi mahal. Berebut pakat nak belaka. Tapi ingat, ahli sunnah tu bukan semata-mata nama ahli sunnah wal jamaah. Isi tu hak nak. Kandungnya, pegangnya, mu'taqadat. Benda hak dipegang dalam perut tu. Selari kau tidak selari dengan ahli sunnah wal jamaah. Kalau selari, baru ahli sunnah. Kalau melencong, bukan ahli sunnah. Walaupun mengaku ahli sunnah. Itu satu. Lagi. Mempasikkan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, bahkan menghalalkan laknat kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Ahlu sunnah tak gitu. Ahlu sunnah wal jamaah semua sahabat kulluhum udul. Semua sahabat Nabi adil belaka. Patut siapa perang Ali dengan Muawiyah tu, itu semua ijtihad. Betul 2 pahala, salah pada ijtihad 1 pahala. Dan tak boleh kita nak mencaci maki, melaknati para sahabat Nabi. Tapi dah oleh kelompok ni boleh.
Tu boleh apa? Memfasikkan sahabat Nabi. Bahkan boleh nak mengkafirkan. Karena menggunakan hujjah sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam itu fasik dan membunuh mereka itu kafir. Jadi Sayyidina Muawiyah mencaci maki Ali, fasik. Sayyidina Muawiyah ada membunuh seorang sahabat yang duduk sebelah pihak Ali, maka kafir. Oh, mudah guna hadis seperti itu. Itu. Kemudian ada lagi beberapa manhaj yang tidak selari dengan ahli sunnah wal jamaah. Mana? Pertama, tasarru' fit takfir. Cepat nak kafir orang. Tu tasarru' fit takfir. Bahaya. Sikit kafir ente kafir. Oh, bahaya lagu tu. Tak bahaya lagi. Bukan setakat tasarru' fit takfir, bersegera pada mengkafirkan orang ahli kiblat. Ilzamut takfir, memperwajibkan pula orang lain mengkafirkan sesiapa yang dia kafir. Lagu tu. Contoh, gurunya Syekh Abdullah Al-Harari ini pernah mengkafirkan Asy-Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, tokoh ulama ahlu sunnah wal jamaah di Syria. Kena bom tu kan, tengah duk mengajar tafsir, bom, kena bom. Dikafirkan. Kenapa dikafirkan? Kerana pertamanya dia sendiri tak faham dalam kitab Yaqiniyah Al-Kubra Yaqiniyah. Ada karangan kitab Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, dia sedang menyebut tentang illah. Illah situ bukan perbahasan illah tentang illah ma'lul, falasifah tu bukan. Pernamaan Allah sebagai illah tu bukan illah seperti mana difaham oleh fuq falasifah. Memang kalau fuq falasifah ada mazhab ta'liliyah, mazhab tabi'iyah, tu kafir, tu nama majlis ilmu tauhid. Wa man yaqul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Betul? Siapa i'tikad sesuatu ni jadi dengan illah atau dengan tabiat. Mana? Sejuk ekor ni kerana sejuk kita dapat ni kerana tabiat ekor ni. Angin dapat tabiat kipas. Cerah dapat tabiat lampu. Ataupun kerana ekon dapat sejuk. Kerana lampu dapat cerah. Kerana kipas dapat angin. Itu dia panggil illat dan tabiat. Bukan tu buat dah. Jadi sendiri. Itu. Fadzaka kufrun inda ahli. Itu kafir sungguh tu, kufur. Saudara Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti bukan faham makna illat seperti itu. Tapi oleh guru mereka Syekh Abdullah Al-Harari kafir. Kafir Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Dan sesiapa yang tidak mahu mengkafirkan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, kafir juga dia. Itu dia panggil ilzamut takfir. Tadi tasarru' fit takfir. Lorak gaduh, gopuh nak kafir orang. Baca tak ada habis lagi kita. Tak faham orang panggil mafhum perbahasan. Kafir ente kafir. Tu tasarru'. Kita berkata tak kafir lagi, tu bukan makna illat tu. Ente kafir juga sebab tak nak kafir dia. Itu dipanggil ilzamut takfir. Tapi tak ada lagi ustaz. Tunggu lama-lama sikit baru akan ada. Ada ni. Mula-mula ngaji tak ada lagi. Dia tak kata tubik benda-benda lagi tu. Lama barulah bau dia tak akan rasa. Ini pengalaman sahabat kita tercetusnya nak buka pondok. Hamba dulu balik ke Mesir. Ngajar di satu rumah orang di Shah Alam. Jadi dia jemput hamba mengajar keluarga dia lah. Jadi bila duk mengajar secara private, tiba-tiba dia pun cerita lah, sebelum ustaz mengajar ni ada ustaz Fulan bin Fulan. Tak boleh sebut nama. Dia mengajar dulu kata. Tapi lain cara ustaz mengajar sifat 20 dengan cara dia tu mengajar. Cara ustaz ni baru sebutir-sebutir bahas hukum akal. Wujub istihalah jawaz, wak mari pula ta'rif. Wak mari orang panggil benda muta'allaq bagi hukum akal. Sebutir-sebutir kita bahas. Siapa istirna iftiqah, bahas sebutir-sebutir. Tak ada tubik mulut kita. Kafir tak ada. Kita orang mengaji dulu sifat 20 pelik. Orang tu kafir, puak tu kafir, kelompok tu kafir habis orang lain. Tu kita jadi tak sedar hati tu. Lalah kita pun berat dah ni. Siapa nak balah hal keluarga. Kita buat ustaz tu. Jadi kata ustaz, bila dia cerita gitu, kita pun inilah kelompok ahbas.
Dia beza dengan cara kita ngaji di Al-Azhar Al-Syarif, beza manhaj kita belajar di pondok-pondok Nusantara. Nah, kalau tak percaya, minta kitab hak tok guru dia Syekh Abdullah Al-Harari itu tulis Tahzir Wajib Asy-Syar'i. Tahzir nama kitab dia. Itu Syekh Ibrahim Baijuri dia tahzir syar'i wajib. Nah, tahzir maknanya apa dia panggil? Tahzir ni mana menakutkan orang bahawasanya perkara tu sesat. Habis orang jadi sesat. Dah Ibnu Hajar Al-Haytami pun tak betul. Semua Ibrahim Al-Baijuri ni kita belajar di pondok pun kita tu Nah, Fathul Qari, Hasyiah Baijuri. Nah, Sanusiyah, Hasyiah Baijuri. Nah, Kifayatul Awam, Hasyiah Tahqiqul Maqam, Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Siapa Syekh Ibrahim Baijuri ni? Syekhul Azhar. Nah, tu pun dia sesat. Tu tengok. Macam mana? Banyak ugutan. Ya, tak tahulah ugutan kau macam mana tak tahu. Terah dulu duduk ngaji lama-lama sikit jumpa tu. Tu dah tu ni. Habis jadi sesat belaka. Ya, habis jadi sesat belaka. Ni abang dah langsung terang tu ni. Jadi sebab tu kita masuk sikit malam ni tu, terang penerangan tu. Jadi agak-agak bahayalah. Hak moleknya kita cari Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah Maturidiyah yang tawassut, tasamuh, tawazun. Tak ada cara lainnya. Kalau orang di Jamaiyah Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah An-Nahdiyah asne. An-Nahdiyah mana? Cara Ahlus Sunnah wal Jamaah betul-betul moderat, pertengahan, tidak cepat kafir orang, tidak ilzam kafir orang, tidak tasarruf fit takfir dan mengikut mainstream dia. Nah, tapi dia Asy'ariyah betul dia. Memang dia mengaku gitulah. Mengaku tu memang boleh mengaku. Memang mengaku dan kuat lawan Wahabi. Kuat. Kuat sungguh. Wahabi tu kafir terus dah. Mujassim, tajassim terus dah. Memang kuat sungguh-sungguh. Jadi lawan Wahabi kuat ni tak pelik. Syiah pun kuat lawan Wahabi. Jangan main. Adakah Syiah kuat lawan Wahabi tu kita boleh terima Syiah sebab semata-mata dia lawan Wahabi? Tak boleh itu. Syiah lagi teruk lagi. Dia kuat lagi lawan Wahabi. Cuba kalau buka YouTube tengok ulama orang panggil hak dunia ni, hak antarabangsa ulama-ulama Arab. Memang masyhur antara Iran dengan Saudi ni. Dia panggil madrasah Alawiyah ni madrasah Nasibiyah, madrasah Rafidiyah, madrasah Nasibiyah. Mana Syiah Rafidiyah, mana kuat bela Ahlul Bait hingga mengkafirkan sahabat. Ni puak ni pula kuat membela sahabat sehingga kadang-kadangnya menuduh Ahlul Bait tu munafik, fasik dan sebagainya. Ni kelompok dua-dua ni. Hulu belaka dua-dua ni. Ahli sunnah tak gitu. Kasih ke sahabat, kasih ke Ahlul Bait. Dua-dua kasih. Apa yang berlaku di kalangan mereka bercelagah, bertelingkah sehingga pergi dan sebagainya, uskut dia. Kerana mereka ahli mujtahid. Betul dua pahala, salah satu pahala. Jadi semata-mata lawan Wahabi adakah kita boleh terima? Tak boleh itu. Syiah kuat lawan Wahabi. Wahabi pun kuat lawan Syiah. Habis kita hak bukan Syiah pun dikatakan kita Syiah juga. Sufi Syiah. Sembah kubur. Tasyayyu'. Orang ahli sunnah pun dituduh Syiah. Tu Wahabi. Syiah pula kita orang ahli sunnah pun dikira nawasib. Dia melampau dua-dua. Sebab itulah kalau tengok ahli sunnah wal jamaah yang betul-betul tawassuk, moderat, pertengahan, itu ialah Al-Azhar Asy-Syarif. Syekhul Azhar tu lambang bagi ahli sunnah wal jamaah pada zaman sekarang. Dia boleh hipung ulama Salafi Wahabi dengan ulama Syiah duduk satu meja. Kenapa? Karena dia moderat, dia tawassuk. Cuba bagi kau Wahabi ngetah pergi. Habislah bid'ah haram penyembah kubur belaka bom habis makam-makam ulama. Cuba bagi Syiah pula. Memang halal darah nawasib lebih dahulu wajib dibunuh belum Yahudi Nasara pula. Ahli sunnah tak gitu. Manusia tu binaan Allah lebih mulia daripada Kaabah Baitullahil Haram. Siapa tak tu kita ahli sunnah wal jamaah menghargai kemanusiaan tu.
Belum cerita pasal agama, manusia dulu. Al-insan qabla at-tadayyun. Bicara tentang manusia dulu sebelum bicara tentang agama. Jadi cari ahli sunnah tu biar betul manhaj ahli sunnah wal jamaah. Manhaj ahli sunnah wal jamaah tidak mudah mengkafir dan tidak cepat mengkafir dan tidak mewajibkan orang mengkafir. Tu bahaya tu kat sini. Tasarruf fit takfir tu bahaya dah. Tapi kalau dia seorang kafir orang dengan secara laju cepat, kafir. Kita tak nak kafir, tak apa. Awak tak saya kafir, saya tak ada saya seorang nak kafir dia. Okey lagi. Ni dah dia kafir orang, patut orang lain tak saya kafir tu. Dia buat kafir. Sebab apa? Redha bil kufri kufrun. Redha dengan kufur tu kufur juga. Berat benar. Ada? Itu. Baik, habis itu. Jadi carilah yang ahli sunnah wal jamaah benar-benar tawassut. Tawassutiyah. Tasamuhiyah. Tawazuniyah. Betul-betul duduk tengah-tengah, tidak tafriq, iftira, tidak. Itu. Wa ammal ahaditsu fataqaddama mu'zamuha fil babaini sabiqaini, dan adapun beberapa hadis yang menceritakan tentang bab qanaah dan afaf wal iktisab fil ma'isyah ni, fataqaddama, maka telah terdahulu kenyataannya mu'zamuha oleh kebanyakan hadis-hadis fil babaini, di dalam dua bab as-sabiqaini yang telah terdahulu. Tapi di sininya wa mimma, dan setengah daripada hadis lam yataqaddam, yang tidak dinyatakan pada bab-bab yang sebelum pada ni, dua bab yang sebelum pada ni, ialah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal ghina an kasratil arab walakinnal ghina ghinan nafsi. Ni hadis ni. Laisal ghina an kasratil arab walakinnal ghina ghinan nafsi, bukanlah kaya itu dari kerana banyaknya arab. Apa arab? Ail mal, harta, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafsi, akan tetapi kaya itu ialah kaya jiwa. Apa maksud hadis ni? To be continue. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Para hadirin semua, itu kita